Tuan-tuan dan puan-puan, setiap generasi muda ada menghadapi cabaran. Tiap generasi ada cabaran. Terpulang kepada isu semasa, peristiwa semasa, keadaan sosial dan ekonomi pada masa itu dan sebagainya. Tetapi saudara-saudari, tidak pernah dalam ingatan kita, tidak pernah sejak merdeka, cabaran yang begitu besar dihadapi oleh generasi anak muda seperti pada masa sekarang. Kerana apa? Kerana pilihan kita yang begitu jelas kita dapat lihat pada masa ini. Adakah kita akan terus hidup di dalam kegelapan, ataupun adakah kita akan bergerak mara ke arah cahaya? Adakah kita akan terus kekal di bawah pemerintahan yang korup, zalim dan memainkan sentimen-sentimen perkauman, ataupun adakah kita akan bergerak mara ke hadapan, masuk ke dalam satu era baru, kebebasan dan keadilan sosial, tuan-tuan dan puan-puan? Itu cabaran yang kita hadapi pada masa ini. Dan seperti selalu adalah generasi muda yang selalunya ke depan berjuang untuk nilai-nilai yang mulia seperti ini. Saudara-saudari, apa cabaran? Apa cabaran yang dihadapi? Perjuangan yang perlu generasi muda menerajui adalah apa? Dua yang penting pada masa ini. Yang pertama, kita ambil balik kebebasan dan hak asasi kita yang telah dirampas oleh UMNO Barisan Nasional. Itu nombor satu. Nombor dua, kita basmi kemiskinan dan kita tamatkan rasuah yang bermaharaja lela di negara kita. Ini dua perjuangan yang amat penting bagi generasi muda, tuan-tuan dan puan-puan. Saudara-saudari, saya kata tadi perjuangan untuk kebebasan. Saudara, apa yang mereka buat? Ini penting, saudara-saudari. Sebelum mereka rompak kita, mereka rampas kebebasan kita. Itu memang tabiat perompak mana-mana pun. Sebelum dia masuk rumah, sebelum dia rompak wang dan barang kemas, apa dia buat? Dia ikat saudara-saudara, baru dia rompak. Kan perompak. Ini pun sama. Sebelum nak rompak kekayaan negara, kerajaan ini merampas kebebasan rakyat supaya kita tidak boleh soal, kita tak boleh kritik dia. Dan itu, tuan-tuan dan puan-puan, akhbar tidak bebas, institusi-institusi tidak bebas, tiada hak untuk bercakap, semua tak bebas. Akhirnya, kesannya kita dimiskinkan oleh kerajaan ini kerana kita tidak boleh soal. Apa masalah dia? Mereka telah mengganti rule of law, kedaulatan undang-undang telah dimusnahkan oleh UMNO Barisan Nasional selepas 55 tahun mereka memerintah negara ini. Dia gantikan dengan apa? Rule of men. Pemerintahan orang-orang. Orang-orang jenis apa? Orang-orang jenis korup, zalim dan tamak, yang dibenarkan, yang diberi kuasa untuk menindas kita. Ini pemerintah UMNO Barisan Nasional, saudara-saudari. Dan ini adalah cabaran kita. Saudara-saudari, apa itu rule of law? Kedaulatan undang-undang. Maknanya undang-undang itu mesti sekali dengan hak asasi dan kebebasan rakyat. Mana kebebasan kita? Mana hak asasi kita? Ada. Di dalam Perlembagaan Persekutuan memang tertulis. Daripada pasal 5 sampai pasal 11. Pasal 10A, apa dia?
hak untuk bercakap dan menyuarakan pendapat. Apa UMNO buat? Dia tahu dijamin di dalam perlembagaan persekutuan. UMNO menggubal undang-undang zalim seperti Akta Hasutan. Cakap sedikit, masuk jail. Menggubal undang-undang zalim seperti ISA. Cakap sedikit, masuk kamunting. Sekarang dia ganti dengan satu lagi undang-undang yang sama seperti ISA juga, SOSMA. ISA diberi riwayat baru. Apa lagi? Akta mesin cetak. Akbar tidak boleh bebas. Apa lagi? Bafia, Rafizi kena. Apa lagi? UUCA, mahasiswa kita ditindas. Mana hak kita di bawah perlembagaan persekutuan? Ada, tapi UMNO rampas. Sekarang kita nak ambil balik hak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ini masalah dia. Ahli falsafah yang terkemuka Spinoza menyatakan law is the mathematics of freedom. Maknanya undang-undang adalah matematik kebebasan. Tetapi di bawah UMNO Barisan Nasional terbalik. Dia guna undang-undang sebagai matematik penindasan. Macam mana nak gubal undang-undang, tindas rakyat, ambil hak rakyat, pastikan rakyat tak boleh soal salah guna wang dia, salah guna kuasa dia dan sebagainya. Itu yang dia buat. Dia tukar. Dan artikel 10B, pasal 10B, hak untuk berhimpun juga dijamin di dalam perlembagaan persekutuan. Apa UMNO buat? Akta Perhimpunan Aman. Tak boleh berhimpun di atas jalan raya. Saudara-saudari, tidak ada negara di dunia, Burma di atas tu pun di bawah pemerintahan tentera, membenarkan himpunan aman atas jalan raya. UMNO Barisan Nasional lebih teruk daripada rejim tentera di Burma. Tengok tu tuan-tuan dan puan-puan. Inilah cabaran bagi generasi muda. Kita mara ambil balik kebebasan kita yang dicuri oleh UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa tak kena tembak dengan gas, siapa tak kena tembak dengan air, kena sepak oleh FRU, masuk lokap, yang ramai yang kena, kita yang anak muda yang ramai yang kena. Kerana anak muda yang berani ke depan lawan untuk perjuangan yang murni dan mulia ni. Jadi kita yang kena. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi, UUCA menindas mahasiswa. Perdana Menteri Najib kata tak apa, sekarang kita dah jadi baik, kita pindah UUCA. Tapi kita tengok akta yang dipindah sama sahaja, cop UMNO Barisan Nasional. Vice Chancellor di bawah kawalan UMNO, Board of Directors di bawah kawalan UMNO University, Senate University di bawah kawalan UMNO. Maknanya UMNO masih memegang dan mengongkong mahasiswa seperti dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu masalah dia. Sebenarnya di negara ni semua sama. UMNO pasal 8 perlembagaan, semua orang dipandang sama di bawah undang-undang. Itu perlembagaan kita. Tetapi kita tahu pemimpin UMNO lebih tinggi daripada undang-undang. Curi lembu, okey. Ambil komisen kapal selam, okey. Curi wang Petronas, Dr. Mahathir, curi wang Petronas bagi ke anak dia, okey. Bunuh orang, saudara-saudari, ini dia masalah kita. Dan saya nak beritahu satu benda. Ini penting. Ini penting sebab apa? UMNO, Dr. Mahathir dan UMNO, Najib semua suka kata, jangan minta kebebasan ni semua konsep barat. Ini Pakatan Rakyat nak bawa konsep barat ke negara ni dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, yang saya sebut tadi, kebebasan-kebebasan tu ada dalam perlembagaan persekutuan Malaysia. Bukan the American Bill of Rights, bukan the English Bill of Rights, bukan the Declaration of the Rights and Citizens of Man Perancis. Ni perlembagaan persekutuan Malaysia 1957. UMNO tolong baca. Dan saya nak beritahu satu lagi. Masa perlembagaan persekutuan kita digubal, Wakil Raja-Raja Melayu hadir bersama Wakil Parti Perikatan
yaitu UMNO pun hadir menggubal bersama dan bersetuju dan mengiktiraf kebebasan-kebebasan yang saya sebut tadi. Siapa hadir? Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Sambantan, Ong Yok Lin, semua daripada Parti Perikatan iaitu Barisan Nasional. Semua hadir bersetuju kita rakyat Malaysia berhak kepada kebebasan-kebebasan ini. Lepas itu dia rampas. Kerana apa? Dia tidak mahu kita soal dia bila dia rampas kekayaan negara ini, saudara-saudara. Jadi itu dia. Akhirnya simple, mudah sahaja. Mudah sahaja mesej dia. UMNO Barisan Nasional memberitahu kepada kita apa dia? Anda, kamu semua tidak layak untuk kebebasan. Hanya orang barat layak untuk bebas. Kamu semua kena tunduk kepada UMNO Barisan Nasional. Kita di Pakatan Rakyat berkata, kita semua rakyat Malaysia berhak untuk kebebasan dan hak asasi manusia. Dan kita menyatakan sama-sama bersama dengan generasi muda, kita akan mara, dan apabila kita tawan Putrajaya, kita akan serahkan balik kebebasan-kebebasan dan hak asasi ini kepada semua rakyat Malaysia. Yang kedua, saya sebut tadi, kita basmi kemiskinan dan kita basmi rasuah. Dan ini penting, saudara-saudari. Ini adalah tugas penting generasi muda. Kita lawan kemiskinan dan penindasan rakyat biasa negara ini. Kerajaan, mengapa? Kita perlu selamatkan orang kita. Saudara, kalau saudara semua tak turun selamatkan negara ini, siapa lagi selain generasi muda akan selamatkan negara ini? Siapa lagi? Kita yang perlu buat kerja ni. Kerana apa? Kerana apa? Kerana kerajaan kata 3.8% sahaja miskin. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan di negara ni 30% lebih dalam keadaan miskin. Maknanya berjuta-juta rakyat Malaysia menderita miskin, dan pada masa yang sama rasuah berleluasa. Wang negara yang keluar secara haram, baru GFI, Global Financial Integrity, keluarkan figure dia 1 trilion dalam masa 10 tahun. Bukan bilion, saudara, 1 trilion dalam masa 10 tahun. Wang hilang sebab ketirisan 40 bilion setiap tahun. Itulah sebabnya rakyat negara ni miskin. Bukan itu saja, jurang orang kaya dengan miskin di negara ni nombor 2 tinggi di Asia. Itu sebab rakyat biasa negara ni menderita. Saudara-saudari, saya mahu mengakhiri dengan menyatakan ini. 50 tahun yang lalu Robert Kennedy menyatakan, a tiny ripple of hope. Setiap orang antara kita boleh membawa perbezaan. Setiap orang antara kita, orang biasa, ada kuasa untuk mencetuskan satu gelombang harapan dan perubahan. Dan apabila gelombang-gelombang ini berjuta-juta keluar dan bergabung, ia menjadi satu ombak tsunami yang akan mengalahkan UMNO Barisan Nasional, saudara-saudari. Jadi mari kita bersama mara ke Putrajaya, selamatkan Malaysia. Terima kasih, selamat malam.